Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu lagi sekali lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 195. InsyaAllah 195. Kita akan bersama-sama di surah At-Taubah ayat 48 sehingga ayat 54. InsyaAllah ayat 48 sehingga ayat 54 daripada surah At-Taubah. Muka surat 195. InsyaAllah, jadi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini dapat membuka mushaf untuk kita sama-sama membaca, meneliti ayat-ayat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam muka surat ini, insyaAllah. Sebelum daripada itu, seperti biasa, insyaAllah diminta kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini dapat memaklumkan tentang suara dan juga gambar, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa zahara amrullah wa hum karihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-48. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Kita sedang bercerita, masih lagi Allah SWT berceritakan tentang perangai, sikap yang ada pada orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan berlaku sampai hari kiamat perkara ni, iaitu sifat-sifat yang akan ada pada orang-orang yang munafik ni. Walaupun kita selepas daripada zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui siapakah orang munafik dan sebagainya, dan kita tidak boleh menuduh seseorang itu munafik dan sebagainya, tetapi sifat-sifat munafik ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhi sifat-sifat ini, dan supaya kita berjaga daripada sifat-sifat ini yang kemungkinan akan ada pada sebahagian daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kita kata orang Islam, orang Islam. Sebab orang-orang yang beriman tak akan ada sifat-sifat munafik ni sepatutnya pada mereka. Tetapi oleh kerana ulama-ulama telah membahagikan bahawa munafik ni ada dua jenis. Satu, sifat nifaq, iaitu sifat-sifat kemunafikan. Yang keduanya al-munafik, iaitu munafik betul-betul, munafik akidah. Munafik akidah ni, yang ni kita tak tahu pada zaman sekarang ni, kerana kita dah tak ada Nabi SAW, kita dah tak tahu kan. Allah Ta'ala wahyu telah habis dengan kewafatan Nabi SAW. Jadi selepas daripada ini kita hanya tahu sifat-sifat. Jadi Allah SWT menyebutkan sifat-sifat ini yang ada pada orang munafik dalam surah Taubah ni banyak sekali, dan kita tengok kan supaya kita ni menjauhi bagi kita sendiri dan juga daripada sahabat-sahabat kita, orang-orang kita kan, supaya semua tu agar menjauhi sifat-sifat ini. Apakah sifat munafik yang seterusnya Allah SWT sebut sini, iaitu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-48 pada sesi kita pada pagi ni, iaitu Allah SWT menyebutkan laqad ibtaghawul fitnah, iaitu maknanya laqad, sesungguhnya mereka ini laqad ibtaghawu ni maknanya mencari fitnah. Maknanya mereka ni telah membuat fitnah min qablu, iaitu sebelum daripada ini, iaitu semasa Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah. Ni cerita kita kan, kalau ikutnya ialah semasa peperangan Tabuk iaitu dah hujung dah pada tahun-tahun yang ke-9, tahun yang ke-8, yang ke-9 hijrah Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perkara ini, mereka buat perangai ini sebenarnya sejak daripada awal lagi dulu, iaitu semasa Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah, mereka dah buat perangai dah. Kenapa? Bagi mereka, ketua mereka seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ni, mereka menganggap bahawa kedatangan Nabi ni menghancurkan keketuaannya. Sepatutnya dia jadi ketua, tiba-tiba Muhammad ni datang menghancurkan, tiba-tiba Muhammad yang jadi ketua. Jadi ni lah dia sangat marah kan. Jadi dia telah membuatlah kelompok dia tu.
kelompok dari segi melahirkan perasaan asabiyah, madaniyahnya kan, iaitu kita ni orang Madinah ni orang Mekah, kenapa kita kena tolong, macam-macam perkara yang mereka buat kan. Mereka telah membuat sebagaimana contohnya membuat fitnah dalam cerita Aisyah kan, hadisul ifki, iaitu peristiwa ifki, pembohongan terhadap jadi banyaklah perkara yang mereka telah buat. Jadi Allah SWT sebut sini kan, dulu laqad bataghul fitnah min qablu, sebelum daripada ni mereka dah buat fitnah dah. Wa qallabu lakal umur, dan mereka telah banyak pusing. Qallabu ni berpusing-pusing, maknanya memusingkan, lakal umur, untuk kamu banyak perkara. Antaranya ialah ulama tafsir sebut, iaitu peristiwa ifki tu yang berlaku, tuduhan kepada Aisyah yang berzina tu. Itu adalah merupakan perkara tu berlaku pada tahun yang kelima, disebutkan oleh ulama. Jadi maknanya mereka dah pusing banyak benda. Setengah ulama kata ayat ni adalah umum lagi, iaitu mereka telah memesongkan agama. Mereka macam-macam buat ni. Perkara-perkara yang tentang Islam ni mereka cuba supaya orang nampak tak betul. Mereka carilah jalan kan. Qallabu tu memusing-musingkan, lakal umur, banyak perkara. Hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu situ setengah ulama kata maknanya an-nasru, iaitu kemenangan, seperti kata jalan lain. Ada setengah ulama lain kata hatta ja'al haqqu, iaitu datangnya Quran menjelaskan kan apa yang mereka buat ni, perangai mereka ni dan sikap mereka ni, Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Wa zahara amrullah, dan zahirlah amrullah, sebab tu kemenangan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum karihun, dan mereka tetap juga benci, mereka tetap juga tak suka kan. Jadi sebab itulah mereka pun mulalah masuk Islam, tapi hati mereka karihun, mereka ni tak suka, benci terhadap kemenangan Islam tu. Kita tengok lagi selepas daripada ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi sifat mereka. Wa minhum, dalam ayat 49, minta maaf ta'alih insyaAllah tu. Wa minhum, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa minhum man yaqulu zalli, di antara mereka. Tengok bila sebut wa minhum ni, maknanya ialah antara mereka lagi ada peperangan macam ni. Macam mana? Allah Ta'ala kata man yaqul, orang-orang yang mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan i'zalli, minta izinlah untuk kami supaya kami ni tak perlu pergi berperang. Jadi Nabi SAW berizin pada mereka. Itu nombor satu kan, di antara mereka sengaja cari jalan, cari fasal, cari tak ada sebab apa pun, tapi nak minta izin tak pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kata wala taftinni, janganlah kamu ni memfitnah membuat kami ni terjadi fitnah. Dikatakan ayat ini berkaitan itu wala taftinni itu, iaitu berkaitan dengan seorang daripada orang munafik pada masa itu bernama Jad bin Qais. Dia ni terkenal lah daripada Bani Salamah. Dia ni iaitu terkenal, dia kata dia datang kepada Nabi SAW, dia kata aku tak nak pergi, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku tak nak pergi. Jadi Nabi SAW kenapa tak nak pergi berperang? Kerana dia kata aku tak boleh, dia kata berjumpa dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni maksudnya ialah Bani Kuning, maksudnya Bani Kuning kalau ikutnya kan, Kuning situ maksudnya ialah orang Rom. Jadi mereka panggil pada masa itu Bani Asfar. Jadi aku tak boleh pergi berjumpa Bani Asfar, kata. Kenapa? Kata sebab aku ni, dia kata terkenal. Jad ni kata, Jad beritahu kepada Nabi, dia kata aku ni terkenal di kalangan orang aku ni, Bani aku ni, kabilah aku ni, bahawa aku terkenal orang yang tak boleh tengok perempuan, dia kata. Kalau aku tengok perempuan, aku mesti terpikat, dia kata, dan akan terjadi fitnah pada aku. Jadi dia beritahu kepada Nabi SAW, dia kata ya Rasulullah, aku tak boleh pergi lah, sebab kalau pergi ni aku akan terpikat, ni akan jadi fitnah pada aku. Tengok perempuan-perempuan di Bani Asfar itu. Jadi tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan ini, dedahkan kepada mereka kan. Sebenarnya Allah Taala katakan ala fil fitnati saqatu. Tengok kan, Allah Taala kata tu, mereka cakap macam tu mereka tak nak pergi, itu sendiri dah satu fitnah sebenarnya. Dah satu benda yang merosakkan mereka sendiri. Sebelum daripada mereka rosak, mereka dah rosak. Kenapa? Kerana tak nak pergi, kerana dia takut macam tu. Sebenarnya benda tu adalah alasan sahaja kan, alasan dia sahaja kan. Sebenarnya dia tak nak pergi, cari point kan. Jadi begitulah yang berlaku kan, kadang-kadang berlakukan pada zaman kini ke di kalangan, maknanya kita takutkan kita kan, kadang-kadang kita ni mencari alasan untuk tidak melakukan usaha di jalan Allah. Kita akan kata macam-macam kan, takut ni lah, takut nanti kalau aku ikut ni kan orang akan lari lah, kalau akan
kalau aku terlibat ni nanti orang tak suka sebab aku ni, macam-macam dia. Sedangkan itu sendiri Allah Ta'ala kata adalah ala fil fitnati saqatu. Sebenarnya mereka rasa takut tu sendiri, mereka mereka tak pergi sendiri, itu mereka tak terlibat sendiri, itu sendiri dah merupakan satu fitnah kan. Jadi Allah SWT kata wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya jahannam itu, neraka jahannam itu sendiri minta maaf, sesungguhnya neraka jahannam itu muhitatun. Muhitatun maknanya mengelilingi orang kafir, maknanya dia tak boleh lari, dia akan duduk dalam tu. Jadi Allah Ta'ala kata macam itulah perangai mereka. Jadi mereka memanglah layak masuk neraka jahannam tu, dan neraka tu akan duduk dengan pada orang kafir. Jadi Allah Ta'ala menamakan mereka ni dah kafir dah kan, kalau ikutnya kan, tapi Allah tak sebutlah secara directnya. Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang ke-50 kan. Ayat 50 Allah Subhanahu Taala sebut lagi kan, apakah perasaan, apakah yang ada dalam hati orang-orang munafik ni. Allah Taala kata wa in tusibka hasanatun, in tusibka hasanatun, kalau terkena kepada kamu hasanah, kebaikan tu maksud sini ialah biasanya kemenangan kan, ataupun dia secara umumnya iaitu apa-apa saja yang baik, apa-apa saja yang menggembirakan orang-orang beriman. Jadi kita panggil situ hasanah. Jadi orang-orang kafir ni wa in tusibka, ka tu ialah nabilah dan juga orang-orang yang bersama dengan nabi, orang beriman. Kalaulah hasanah menimpa kamu, makna kebaikan, apa-apa saja yang menyukakan hati kamu wahai Muhammad dan juga orang-orang mukmin, tasuhum, perkara itu akan menyebabkan mereka ni sesak dada, mereka ni rasa susah, mereka rasa tak suka. Jadi kalau benda ada baik, apa-apa yang baik diperolehi oleh orang yang beriman, mereka akan rasa tak suka. Itu sifat orang munafik kan. Kemudian wa in tusibka musibatun, kalaulah terbalik iaitu kalaulah kebaikan diperolehi, kalau keburukan terkena kepada orang-orang yang beriman, maknanya sebagai contohnya kekalahan ke dalam peperangan, dan apa-apalah saja kan, sakit ke apa-apa ke, mereka akan berkata yaqulu qad akhazna amrana min qablu. Jadi mereka pun berkata, tengok dia kata, kita telah mengambil amrana, urusan kami sebelum daripada ini. Apa maksud dia? Maksudnya ialah tengok dia kata, maksud dia kata gini, tengok tu, sebab itulah kami tak pergi, sebab itulah kami tak buat, sebab itulah kami ni. Jadi ayat ni kata yang besarnya ialah berlaku apabila berlakunya kekalahan. Jadi sebagai contohnya dalam peperangan Uhud sebagai contohnya, dikatakan bahawa orang Islam tu macam kalah kan, mereka tu kalah. Jadi apa kata orang-orang munafik ni? Mereka kata sebab itulah kami tak pergi, sebab kami tahu dah kalah, kami tahu dah ni macam mana nak lawan ni, kami dah tahu ni. Jadi apa-apa saja yang dianggap sebagai macam keburukan lah kita kata kan, ataupun benda-benda yang musibah yang berlaku kepada orang beriman, bukan keburukan sebenarnya, semua tu kebaikan, tapi apa-apa yang kelihatan buruk kepada orang-orang beriman ni, kekalahan perang dan sebagainya, mereka akan berkata kami kata dah, sebab itulah kami buat macam ni. Itulah dia kata maksud qad akhazna amrana min qablu, kami telah mengambil urusan kami sebelum daripada ini. Wa yatawallaw wa hum farihun, dan kemudian mereka berpaling, maknanya tak bersamalah dengan orang yang beriman, dan kemudian mereka tu gembira pula tu, gembira bila orang mukmin kena musibah, mereka ni gembira kan, pelik tu kan. Maknanya itulah perangai yang ada. Jadi kita sebagai orang yang beriman, pada hari ini kan, sepatutnya apa-apa saja yang menimpa orang beriman, tak kira di mana saja mereka berada, kita sepatutnya merasa sedih, jangan merasa gembira. Kalau mereka ni orang beriman, kena, tak kira kan kita sekarang ni dalam dunia yang mana sangat terbuka kan, kita ni boleh tahu semua apa yang berlaku di tempat orang lain kan, tapi kena syaratlah, kena jaga-jaga kan, bahawa sebab apa, kadang-kadang berita yang kita dapat daripada tentang orang lain, tentang orang beriman yang lain, orang-orang Islam di tempat lain, kadang-kadang kita dapat daripada sumber berita yang tak betul kan. Agensi-agensi berita banyak sangat di dunia sekarang ni yang banyak tak betul, yang memang sebarkan berita sebab nak cari mereka sendiri yang memiliki kan agensi berita tu, yang mereka menyebarkan cerita-cerita tak betul. Jadi berawaslah sikit kan. Tapi secara umumnya lah di sini, iaitu kita mestilah mengetahui kalau apa sahaja peristiwa yang berlaku kepada orang-orang beriman yang memudaratkan mereka dan sebagainya, kita sepatutnya sedih. Kalau berita tu yang memberi kebaikan kepada orang-orang yang beriman, maka kita kena tumpang rasa gembira. Perasaan tersebut adalah perasaan yang terbalik daripada perasaan orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah Subhanahu Taala ceritakan dalam ni. Jadi maknanya kita sepatutnya terbalik daripada situ.
Jangan jadi seperti orang munafik, gembira pula dengan kemudaratan yang menimpa orang beriman. Jadi sebagai contoh lah kita katakan, sebagai contohnya simpelnya, orang Islam di sana kena banjir ke, kena gempa bumi ke, kena contoh ni, ataupun apa-apa kekalahan dalam perang, sepatutnya ialah kita ni ataupun ditimpa apa-apa musibah kan terhadap orang mukmin, seperti orang kafir buat macam ni terhadap mereka lah kan, kita tak boleh nak tolong, kita ni jauh kan, kita tak mampu dengan kudrat yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita ni tak mampu sebagai contohnya kan. Jadi sepatutnya ialah kita mesti ada perasaan tu. Kalau tak ada perasaan langsung, padanlah muka, sebagaimana contoh yang berlaku di Palestin ke sebagainya kan, padanlah kita tu, itulah dia orang. Tak sepatutnya terbalik kan, kita kena rasa sedih kan dengan apa yang berlaku tu, dan janganlah jadi sebagaimana orang-orang munafik yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka tak naklah, mereka seolah-olah macam kata bukan tu kita tak ada kaitan kan, kita tak ada, yatawallaw, tak nak ada kebersamaan. Lepas tu gembira pula tu, farihun pula tu. Inilah yang kita kata menyakitkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada tu ayat 51 ayat 51, mereka katakan kul, wahai Muhammad, wahai orang yang beriman, katakan kepada mereka ni, kepada orang-orang munafik ni, kul lan yusibana, tak akan selama-lamanya menimpa. Lan kita sebutkan sebelum daripada ni, apabila lan tu kan, lan itu perkataan lan tu ertinya adalah sini kan, kul lan yusibana, lan ni adalah menunjukkan kepada tidak akan selama-lamanya tak akan yusibana illa ma kataballahu lana. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa-apa saja yang berlaku, semua tu adalah lan yusibana, tak akan menimpa kami, tak akan terkena kepada kami. Tak kira lah benda tu kita rasa macam memudaratkan ke, tak kira apa benda tu adalah benda yang baik ke, kita kata nampak kan, lan yusibana, melainkan illa ma kataballahu lana, apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, untuk kita, lana kan. Jadi maknanya tu tak, jadi kalau Allah Ta'ala tak tetapkan untuk kita kan, kita ni tak dapat benda tu, maka kita tak akan dapat. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan kepada kita akan terjadi begini, maka dia akan pasti terjadi, kita tak boleh lari daripada tu. Itulah dia kata, itulah keyakinan kita orang beriman kan. Jadi bila macam tu, kita ni tak ada rasa sedih, tak ada rasa apa kan. Kalau yang berlaku pun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kita tak takut dan juga tak sedih kan. Sebab apa kita nak sedih? Kenapa? Semua yang berlaku tu memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa maulana, dialah penjaga kita. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan orang yang beriman ni dia tak bertawakal, dia tak serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak serahkan kepada apa-apa, kepada nasib ke, tak serahkan kepada masa ke, tak serahkan kepada apa kan. Allah Taala dah tetap dah. Hanya kepada Allah Taala saja yang kita akan berserah. Falyatawakkalul mu'minun, iaitu itu adalah merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Falyatawakkal, hendaklah dia bertawakal, iaitu orang-orang yang al-mu'min. Orang mukmin itu hanya kepada Allah Taala saja mereka itu bertawakal. Seterusnya insya-Allah ayat 52, kita tengok ayat 52, Allah Subhanahu Wa Taala kata kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, katakan wahai orang-orang beriman kepada mereka ni, kepada orang munafik ni, apa kata, hal, adakah kamu ini tarabbasuna bina, adakah kamu ni menunggu daripada kami, terkena pada kami ni, illa ihdal husnayain, melainkan dua kebaikan. Iaitu orang-orang musyrik ni, orang-orang munafik ni, mereka ni tunggu apa? Mereka nak apa? Bila lagi yang kena tu. Itu cara fikir orang munafik kan. Mereka berfikir kena tu, nanti kalah pada muka. Kalau baik, kalau kena apa-apa kebaikan, mereka akan sedih. Kalau kena apa-apa yang dikatakan keburukan kepada orang yang beriman, mereka akan gembira. Jadi dua tu lah. Tapi sebenarnya kedua-dua tu bagi orang-orang yang beriman adalah husnayain. Contoh katanya, kalau kalah dalam satu peperangan, bukan atas satu kebaikan. Sebab apa? Ramai di kalangan nanti orang-orang mukmin tu akan syahid. Jadi bila syahid, itu adalah kebaikan kepada orang beriman. Apa tak ada masalah orang beriman. Dan kalau mereka menang, mereka akan dapat harta, mereka akan dapat nama kan, mereka akan dapatlah, akan ditakuti kan orang oleh musuh-musuh lagi kan, naik nama orang Islam tu. Jadi kalau menang pun adalah kebaikan, kalau
kalah dalam peperangan yang dinamakan sebagai kalah pun sebenarnya bila syahid itu juga adalah merupakan satu kebaikan. Jadi bagi orang beriman tak ada apa-apa masalah bagi mereka, menang kalah ke sama aja kan, makna sama dari segi mana pahala mereka akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi husnayain dipanggil, dua kebaikan. Jadi orang yang munafik ni katakan beritahu kepada mereka, kamu tunggu apa, dua-dua tu baik untuk kami, so apa masalahnya? Yang kamu seronok kan, bagi kami dua-dua tu adalah baik. Kekalahan pun baik kan? Kemenangan pun baik. Jadi beritahu, jadi perkataan ini kita beritahu kepada orang-orang munafik, nak beritahu bahawa kami tak susah hati walaupun apa-apa yang berlaku pun. Itu nak katakan wa nahnu natarabbasu, tapi kamu tunggu apa yang terjadi pada kami, seolah-olah macam tu kan. Kamu rasa ini baik, ini tak baik kan? Tak, bagi kami dua-dua baik. Kemudian kami pula kata tunggu, wa natarabbasu bikum wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'azabin min indih. Kami pula sebenarnya tunggu azab daripada Allah kepada kamu. Sekarang maknanya apa? Sebab apa? Sebab perangai kamu, sebab sikap kamu, sebab perasaan kamu, sebab keyakinan kamu tu yang tak betul, yang buruk itu, kami sedang tunggu. Jadi ini sebenarnya adalah nak lawan daripada apa yang ada di dalam hati, menyebabkan orang-orang munafik itu bila kita kata macam ni, bila kita beritahu kepada mereka macam ni, sebenarnya mereka lah jadi akan sakit jiwa lah, kita katakan. Bukan kita yang sakit jiwa, mereka yang akan sakit jiwa. Kami tunggu terkena balasan daripada Allah terhadap kamu ni. Jadi maknanya kata dengan penuh keyakinan kan, kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan mengenakan kepada mereka ni sama ada azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka, ataupun au bi aidina, ataupun dengan tangan kami. Maksudnya mereka akan kemungkinan akan menyertai, menyokong, membuat apa-apa kan, sokongan terhadap orang kafir, dan nanti mereka akan berperang bersama dengan orang kafir, nanti kitalah yang akan menghentam mereka. Itu maknanya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menghukum orang-orang kafir itu semasa mereka ni masih lagi bersama dengan orang-orang beriman. Maknanya mereka ni tinggal di Madinah pada masa itu kan, mereka tinggal di tengah-tengah orang beriman tu, mereka pergi solat dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi SAW daripada menghukum mereka ni. Sebab apa? Mereka ni seolah-olahnya dari segi zahirnya mereka ni beriman, walaupun sifat mereka dah ketara dah, Allah Ta'ala dah bongkar habis dah, tapi Allah Ta'ala tak benarkan. Jadi ada sahabat yang minta daripada Nabi supaya kenapa tak bunuhnya orang munafik ni. Jadi Nabi SAW kata, aku tak nak nanti orang-orang akan mengatakan bahawa Muhammad ni membunuh sahabatnya, sebab orang-orang munafik ni berada di tengah-tengah Madinah. Jadi kalau Nabi ni ambil tindakan terhadap mereka, jadi apakah kata orang luar? Jadi untuk menutup pintu-pintu tu, dipanggil saduz zara'i, menutup pintu-pintu yang akan menyebabkan mungkin orang akan kata buruk kepada orang Islam ni, kepada negara Islam. Jadi tak buat benda tu, tapi mereka terpaksalah menghadapi. Tapi Allah Ta'ala bongkarkan melalui Al-Quran. Dan sampai kepada kita sekarang Allah Ta'ala bongkarkan sifat-sifat ni kan, supaya tak akan berlaku lah pada kita kan. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada mereka bahawa tak apa, kami pun tunggu juga, kamu tunggu, kami pun tunggu juga kan. Sama ada kamu kena macam ni, kamu kena macam ni, fatarabbasu. Jadi marilah, tak apa, mari kita tunggu sama-sama. Inna ma'akum mutarabbisun. Kami dan awak sama-sama tunggu. Awak tunggu, saya pun tunggu. Kamu tunggu, kami pun tunggu. Nak balance kan, supaya jangan rasa kamu sedang tunggu, jadi kita ni macam defensif kan, kita ni macam mengalah lah, mereka ni sedang tunggu nak tengok kita berlaku apa. Tak, kami tunggu, bagi kami tak ada apa-apa, jadi macam ni, semua tu adalah kemenangan untuk kami, kebaikan untuk kami. Jadi bila kita cakap macam tu, bila kita beritahu macam tu, bila Allah Ta'ala beritahu macam tu, itulah perasaan hati orang mukmin kan, yang tak kisah apa yang berlaku pun, sebab ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kamu sekarang ni yang tak percaya tu kan, yang tak percaya itu adalah kebaikan, husnayan bagi kamu tak ada, kedua-dua adalah keburukan. Seolah-olah macam tu kan, apa yang berlaku baik tak baik ke, berlaku pada kamu nanti, dua-dua tu adalah keburukan untuk kamu. Dalam keadaan sekarang pun buruk, dalam keadaan maknanya kalau kamu tak dapat hidup pun kamu buruk juga kan. Sebenarnya buruk kamu ni kan, terkena pun buruk, tak kena pun buruk. Kami kena pun apa-apa baik, tak kena pun baik, dapat kemenangan pun baik, kekalahan pun baik. Jadi bila ada perkara macam tu kan, bila Allah Ta'ala sebutkan perkara ni, sebenarnya perkara inilah yang mentensionkan, kita kata menyakitkan hati orang-orang yang munafik tu. Kemudian Allah SWT sebut sini, kul anfiqu taw'an aw karha. Selepas daripada Allah Ta'ala dah bongkar ni cerita orang-orang munafik ni,
Lepas daripada bongkok-bongkok, jadi adalah setengah daripada mereka ni terpaksalah berpura-pura. Sebab apa? Mereka dulu tak infak, mereka tak ni, jadi ada setengah daripada mereka pun mulalah menginfakkan. Sebab apa? Konon-kononnya kita kata nak cover kan, bahawa mereka ni seolah-olahnya bukan munafik lah, jadi mereka pun infak lah. Tapi infak tu, menginfak mana berikan duit kepada Islam dan macam-macam lah kan. Sebab apa? Nak cover tu diri mereka tu. Jadi Allah SWT kata, kul, beritahu, anfiku, tak apa, dermalah kamu kan, dermalah, berikan duit kamu, tau'an au karha, terpaksa ke, sukarela ke, buat insyaAllah macam tu kan. Lan yutaqabbala minkum, Allah tak akan terima daripada kamu. Allah tak akan terima, maksudnya pahala kamu tak akan dapat. Sebab apa? Sebab macam mana nak dapat pahala dalam keadaan tidak beriman? Pahala ni mestilah dapat dengan iman. Pahala mestilah buat tu kerana ikhlas kan, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, buat tu kerana kamu yakin dapat pahala ihtisaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu infak tapi kamu hati sendiri tak nak benda tu kan, buat tu kerana lain, maka lan yutaqabbala minkum, Allah Taala tak akan terima daripada kamu. Innakum kuntum qauman fasikin, sesungguhnya kamu ni adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Maksudnya fasik di sini setengah ulama kata maksudnya ialah kafirun. Sebab kamu ni kafir, tapi tak gunakan perkataan kafir sini kan. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang dalam masyarakat Islam kan, masih duduk dalam situ kan. Jadi Allah tak nak gunakan. Sebab kamu ni jahat, itu perangai ni, nama dia kan. Kamu ni berperangai jahat, kamu ni hati jahat. Innakum kuntum qauman fasikin. Oleh kamu ni fasik, maka Allah Ta'ala tak terima. Kamu ni kafir, Allah Ta'ala tak terima, walaupun apa pun kamu dermakan, kamu infakkan. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Jadi apa yang mencegah mereka ni tak diterima tu? Jadi Allah Ta'ala detailkan lagi dalam ayat 54 ni kan, Allah SWT detailkan lagi apa yang menyebabkan Allah Ta'ala tak terima. Sebab dia kata sebab mereka tu kafir. Sebab itulah kita katakan bahawa fasik dalam ayat 53 tu, fasik dalam ayat 53 tu yang bawah sekali tu adalah merupakan maksud ialah kafir. Kenapa? Ditafsirkan oleh ayat selepas daripada ni, kata setengah daripada ulama tafsir. Jadi dia kata sini, wa ma mana'ahum, apa yang mencegah mereka itu diterima daripada mereka infak-infak mereka tu, derma-derma mereka kan, sumbangan-sumbangan mereka tu, apa yang mencegahnya? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, adalah kerana mereka ni tak beriman pun. Sebenarnya tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul. Kafaru, mereka tu kufur dengan Allah, kufur dengan Rasul. Wala ya'tunas solata illa wahum kusala, dan mereka ni bila pergi sembahyang, ni kan makna dari zahir, yang tak ada hati, Allah Ta'ala bongkarkan. Sekarang ni yang kamu dapat lihat, bila mereka pergi sembahyang, mereka pergi sembahyang dalam keadaan malas sebenarnya. Malas, mereka tak nak sembahyang pun, hati tu tak nak sembahyang kan. Jadi sembahyang terpaksa apa? Kerana orang tengok, kerana mereka duduk dalam masyarakat Islam di Madinah, jadi mereka pun terpaksalah pergi sembahyang. Jadi maknanya perbuatan ni perbuatan yang bukannya ikhlas, bukannya datang daripada hati mereka nak satu benda tu, tapi terpaksa dipushkan oleh suasana, dipushkan oleh keadaan keliling, dipushkan oleh orang ramai. Jadi itu Allah Ta'ala sebutkan wahum kusala, mereka tu malah. Kemudian wala yunfikuna illa wahum karihun. Allah Ta'ala bongkar lagi kan, mereka ni pula bila infak, mereka ni sebenarnya tak suka sangat pun. Karihun maknanya benci ni hati tu tak nak pun, tapi mereka buat kerana apa? Kerana mereka itu, kita tengok kan, kerana mereka ini buat kerana nak cover apa yang orang dah kata kan, orang dah nampak kan, tengok mereka ni tak ada infak, tak ada sumbangan, tak ada derma, tak ada apa kan, mereka ni tak beri untuk fisabilillah. Jadi tiba-tiba jadi untuk mereka pun nak cover. Jadi itulah beberapa, kita tengok kan beberapa ayat daripada muka surat ini, muka surat 195 pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah kan, penceritaan Allah bongkar habis-habisan apa yang ada daripada orang-orang munafik ni. Moga-moga Allah Subhanahu Taala memelihara kita kan daripada mempunyai perangai-perangai, sikap-sikap ni yang mana Allah Taala sangat benci, dan Allah Taala sebutkan tu, Allah Taala akan sebut neraka, akan sebut balasan mereka macam ni, mereka ni sebenarnya kufur dan sebagainya kan. Setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Jumpa lagi dalam muka surat yang akan datang, muka surat 196. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.